Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insentif didik negara sejahtera. Selamat datang ke podcast TV Arzak at PBAKL 2026. Saya Aida Raihanah membawa ke anda pelbagai perkongsian menarik secara langsung dari PBAKL, medan pertemuan pencinta buku, penulis, penerbit dan masyarakat yang cintakan ilmu. Pada hari ini bersama saya ialah beberapa orang pengunjung PBAKL yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman dan pandangan mereka tentang pesta buku terbesar di Malaysia ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh tuan dan puan perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Nama saya Azhar. Okay, saya berasal daripada menetap di Puchong, Selangor. Berasal daripada Johor. Dah lama dekat Puchong, Selangor. Assalamualaikum, saya Puan Roslina dari Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi. Saya menetap di Sungai Long Kajang. Baiklah, boleh saya tanya soalan yang pertama? Soalan pertama saya, apakah yang membuatkan tuan dan puan tertarik untuk datang ke PBAKL tahun ini? Okay. Sebenarnya pesta buku antarabangsa KL adalah tidak asing lah bagi saya dan keluarga, sebab memang daripada kecil memang bawa budak-budak datang kemari. Masa dia orang kecil-kecil lah. Lepas tu dia adalah pesta buku terbesar kan di Malaysia, bertaraf antarabangsa. So kami tertarik untuk melihat, meninjau keadaan di sini. Ada pelbagai jenis buku yang menarik ya. Jadi dia dah jadi macam tradisi keluarga puan lah untuk setiap tahun datang ke PBAKL. Betul, ya. Dan untuk saya pula, saya tertarik untuk melihat buku-buku terbaru yang available dekat market, dan juga dapat peluang untuk berjumpa dengan publishing company yang besar-besar kan, di dalam negeri dan di luar negeri sekali kan. So buku-buku yang tak available in the country kita boleh tengok dekat pesta buku macam ini. Begitu jugalah saya. Saya ini adalah peluang untuk kita mendapatkan buku-buku banyak genre dan juga pelbagai daripada luar negara dan negeri, supaya kita boleh menimba ilmu untuk diri kita dan juga pada orang lain, dan juga kita boleh berjumpa dengan segala penerbit buku-buku ilmu yang berguna lah untuk sekarang dan masa akan datang. Baiklah, beralih ke soalan kedua. Pada pendapat tuan dan puan, sejauh manakah pesta buku seperti ini mampu memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat? Okay. Pesta sebegini adalah macam dia satu platform ataupun satu tempat di mana kita himpunkan semua buku-buku yang kita tak pernah nampak pun sebelum ni. Jadi dia boleh sebab kita nampak keluarga kalau datang bukan satu seorang, kita datang dengan anak-anak. Jadi dengan adanya pesta sebegini, dia menjadi pemangkin kepada minat anak-anak untuk membaca, sebab sekarang ni dia orang lebih kepada social media. Betul. Dapat kandungan pantas kan. Jadi bila dia ada dekat sini, dia tahu dia boleh tertarik dengan pembacaan yang lebih mendalam. Itu pendapat saya. Soalan tadi semula? Soalan saya, macam mana pesta PBAKL ni dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat? Okey. Pada pendapat saya sokong dengan apa yang Mak Azhar cakap tadi. Dan saya rasa buku ni kita perlu pupuk budaya membaca tu daripada kecil sehinggalah dewasa. Jadi di pesta buku KL ni kita boleh tengok buku-buku yang ada disediakan adalah daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga daripada institusi tinggi. Jadi memang terdedah dengan berbagai-bagai jenis genre dan juga berbagai-bagai level umur kanak-kanak tu sendiri. Jadi daripada situ kita boleh tengok kalau siapa yang berminat dengan ilustrasi, banyak publishing company yang keluarkan buku-buku dalam bentuk komik kan, yang penuh dengan ilustrasi. Pada siapa yang suka membaca, ada banyak novel, ada banyak buku-buku yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Betul, saya setuju. Bagi saya, program ini adalah baiklah untuk kita memupuk semua orang untuk membaca. Salah satu ni ada mendapatkan program ni, kita dah satu akses lah.
settle point lah, di mana semua buku-buku daripada negara dan juga dalam negeri dalam pelbagai genre kita boleh akses pada satu masa. So memudahkan lah. Jadi kalau kita pergi tempat lain, satu-satu tempat. Dan kalau satu tempat saja kita boleh mendapatkan sebanyak buku yang kita boleh akses lebih mudah, lagi cepat. So kita nampak kepelbagaian lah. Bukan sekadar untuk lokal, tetapi luar negara sikit lah. Because daripada segi interaksi, bukan sekadar pada kita boleh cakap kepada penjual-penjual sales ni, pengunjung-pengunjung sendiri kita boleh memberi mendapatkan pendapat masing-masing lah, atas dasar macam mana kita nak mendapatkan ilmu yang lebih baik. Penting pada anak-anak pada masa akan datang, dan juga pada mereka yang untuk bekerja ni mendapatkan ilmu yang lebih baik lah, supaya kita lebih arif untuk berbicara tentang apa ilmu sekarang. Lebih lagi macam orang kita tua ni lah, nampak kita macam pandai, sebenarnya banyak ilmu yang kita tak tahu, sebab teknologi itu berbeza daripada dulu sampai sekarang. So itu kata tahniah lah kepada program Kuala Lumpur ni untuk memberikan satu program khas lah bagi di Kuala Lumpur ni pada Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, soalan penutup saya. Apakah harapan tuan dan puan terhadap penganjuran PBAKL pada masa yang akan datang? Okey, harapan saya event ini, acara ini perlu diteruskan setiap tahun. Okey. Mungkin juga kita boleh buat setahun 2 kali. Mungkin. Kan? So sebab saya nampak buku ni sebenarnya sangat bagus untuk membina inspirasi, membuka inspirasi, membina masyarakat dan generasi yang lebih kreatif, lebih berinspirasi dan lebih lebih berempati. Okey, berempati. Jadi ini adalah satu kerajaan yang saya memang betul-betul beri sokongan dan saya puji. Ini adalah yang terbaik. Kita perlu kekalkan usaha untuk memupuk minat dan budaya membaca di kalangan generasi kita sekarang dan juga untuk masa depan juga. Saya setuju dengan pendapat Puan Azhar tu. Dan pada saya, sebab teknologi sentiasa bertukar dan very fast kan. So daripada penulisan, kita sekarang moving towards digital. So saya rasa itu akan seiring, dan usaha-usaha yang menggalakkan budaya membaca patut diteruskan, dan kita patut pergi seiring dengan teknologi. Bila saya datang, saya tengok some of the booth yang ada dekat sini, bukan sahaja buku-buku, tapi ada juga digital buku, ada juga komik dan buku yang berinteraksi. Jadi saya rasa it will evolve, eventually. Tapi insya-Allah kita akan terus sokong pameran buku antarabangsa ni di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Saya mengharapkanlah pameran ni berterusan lah, lebih meluas lah. Bukan sekadar pada physical attraction, di mana kebanyakan yang kita nak hanya mementingkan pada fizikal untuk dapatkan buku-buku tertentu. Kemungkinan PBAKL akan memikirkan cara mana saja digital lah, di mana seluruh negara dunia boleh mengakses buku-buku pameran dari segi digital. So ini daripada segi fizikal kita boleh dapat, segi digital pun boleh. Sebab kita tak nak meluaskan dia di Malaysia saja. Malaysia sebagai satu host yang utama, tetapi meluaskan ke negara-negara lain melalui digital. Sebab kita gunakan teknologi. Betul. It is much better. Sebab daripada segi digital kita akan mempromosikan pembacaan lebih cepat dan mudah. Itu saja. Betul. Baiklah, terima kasih tuan dan puan atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga pengalaman tuan dan puan di PBAKL tahun ini menjadi kenangan yang indah serta dapat menyemarakkan lagi minat membaca dalam kalangan masyarakat. Kepada semua pendengar, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi PBAKL dan meneroka pelbagai khazanah ilmu yang ditawarkan. Ingatlah, membaca bukan sahaja membuka minda, malah membentuk masa depan yang lebih gemilang. Saya, Aida Rehanah, mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam podcast TV Arzak at PBAKL. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan selamat membaca.